Belum keluar lagi ya. Tak keluar dalam Facebook ni. Baru keluar. Okey, kita nantikan kawan-kawan lagi untuk bersama dalam rancangan sensasi pada malam ini. Okey, saya nak terus mulakan pada malam ini untuk rancangan Sembang Santai bersama Said Ibrahim, Sensasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam kepada penonton, rakan-rakan, saudara dan saudari yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah kita bersiaran secara FB Live, secara langsung dalam program saya pada malam ini, program Sembang Santai bersama Said Ibrahim, Sensasi. Kita sudah mendekati kepada bulan Ramadan. Bulan Ramadan, hari ini sudah, tak silap saya, sudah 4 Syakban. Jadi ada lebih sikit 3 minggu sahaja lagi untuk kedatangan bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi untuk permulaan pada malam inilah, walaupun mungkin sedikit awal, tapi saya rasa ada baiknya sebagai orang Islam, sebagai umat Islam terutamanya, untuk memahami dan melihat dan membuat persediaan awal bagi menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Sebagaimana kita dah biasa dengar dalam ayat Al-Quran lah, ayat-ayat kalau tiba pada bulan Ramadan saja, ayat inilah yang akan dibaca selalu. Malah ada yang ramai dah hafal ayat ini dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi ayat ini kita selalu dengar, ya, dan selalu disebutkan. Maksudnya puasa itu, ya, berpuasa itu menjadi satu yang wajib kepada umat Islam untuk di bulan Ramadan Al-Mubarak. So, dalam bulan Ramadan ini, saya rasa saudara saya sekalian akan dengar lebih banyak lagi lah, mungkin tazkirah kan, peringatan. Tapi dari saya cuma mudah saja. Pada peringkat permulaan ini, saya rasa yang penting yang kita kena buat persediaan awal ialah berkenaan dengan kefahaman, berkenaan dengan falsafah puasa, berkenaan dengan ilmu yang kita perlu dapat berhubung kait dengan puasa. Kerana kalau kita lihat dalam konteks Islam kan, agama Islam kita ni, kita menganjurkan dan kita menuntut supaya semua umat Islam ini buat sesuatu perkara itu mesti dengan ilmu, mesti dengan kefahaman. Jangan babi buta, jangan mengkhinzir buta, tapi ada kefahaman, ada ilmu. Masuk ke dalam sesuatu tu ada ilmu. Menjadi ahli politik, kena ada ilmu. Kalau tidak nanti prinsip lagi, lompat ke sana, lompat ke sini. Kena ada ilmu, kefahaman prinsip yang betul. Begitu juga sudah tentunya dengan amalan puasa. Jadi dia kena ada kefahaman yang betul. Dan dalam pada itu juga, ilmu yang betul, dia kalau tak ada ilmu sahaja tetapi tidak ada amalan, maksudnya dia belajar tentang Islam, dia belajar tentang puasa, puasa itu wajib, tapi tak puasa pun, maksudnya dia tidak lagi menjiwai kefahaman ataupun ilmu yang dia dapat itu. Jadi kalau kefahaman tentang puasa, kefahaman tentang Islam itu sendiri pun, dia memang ada 3 level yang saya rasa sangat penting. Yang pertama ialah ilmu, yang kedua ialah tarbiyah, yang ketiga ialah jihad. Kalau kata kita dapat 3-3 ini, kefahaman dari segi ilmu, mengapa kita berpuasa, latar belakang dia, kemudian kita juga ada tarbiyah, maksudnya kita ada amalan dia, supaya kita buat persediaan, kita masuk dalam bulan Ramadan itu dengan satu penghayatan yang betul, dan kita laksanakan amal itu dengan pelaksanaan yang terbaik. Itu kita dapat juga tarbiyah dia, dan bila kita keluar dari bulan Ramadan itu pun kita dapat manfaat dia. Dan yang ketiga juga ada aspek jihad.
Maksud jihad di sini ni ialah dia ada kaitan juga dengan maruah. Ya, dia ada kaitan juga memertabatkan individu itu. Kerana apabila dia terlibat dalam kefahaman tentang puasa, tapi pada masa yang sama dia menjiwai dengan amalan, tarbiyah yang dilalui, akhirnya dia keluar dengan satu semangat jihad yang kuat, ya, untuk meneruskan sikap, meneruskan akhlak dia, meneruskan kefahaman dia, meneruskan penghayatan dan pelaksanaan sebagaimana yang diperolehi ketika bulan Ramadan. Ini yang saya rasa peringkat awal ini kan, saya nak kongsilah dengan rakan-rakan, dengan saudara sekalian, supaya persediaan kita untuk masuk ke dalam bulan Ramadan Al-Mubarak yang kurang lebih 3 minggu sahaja dari hari ini. Baik, alhamdulillah, saya syukur kita dapat teruskan dengan program sembang santai kita pada malam ini. Ada beberapa orang dan rakan dah masuk, ya, saya harap ramai lagi yang dapat bersama, dan saya mohonlah saudara saya sekalian untuk like dan share seluas mungkin supaya kita dapat dengar pandangan daripada bukan saja saya tapi daripada semua sahabat-sahabat saudara saya sekalian, dan kita juga boleh bagi cadangan soalan-soalan yang kalau saya pun tak dapat jawab, tapi rakan-rakan lain boleh sama-sama jawab. Dan kadang-kadang kalau saya tak jawab pada sesi ini, saya boleh jawab pada sesi yang akan datang. Jadi pada malam ini saya akan ambil kesempatan untuk menyentuh dua isu yang mungkin dipanggil isu hangat, tetapi saya rasa yang lebih penting adalah untuk kita bertukar-tukar pandangan berkenaan dengan isu ini. Isu yang pertama nanti yang akan saya sentuh ialah berkenaan dengan tidak lain dan tidak bukan isu compound lah. Isu pengkompaunan kesalahan di bawah Akta 342 yang sekarang ni dah disebut-sebut sejak dari minggu lepas dan sehingga sekarang. Iaitu isu yang pertama yang akan saya sentuh. Dan kemudian isu yang kedua ialah berkenaan dengan Pemerkasa. Pemerkasa ini ialah program terbaru lah yang terkini, perutusan yang saya tak ingat perutusan yang keberapa oleh Perdana Menteri berkenaan dengan program Pemerkasa, program Pemerkasa. Jadi itu akan menjadi isu yang kedua yang saya akan ulas. Jika ada masa, tengok nanti keadaan, kalau ada kesempatan mungkin kita juga boleh ulas tentang isu-isu lain, macam contohnya isu institusi bebas, ada lain-lain lah yang saya rasa kalau ada masa nanti saya akan sentuh. Di samping itu, kalau ada apa-apa pertanyaan ataupun pandangan, maka saya juga akan memberikan komen ataupun ulasan saya. Dah ada pun 1-2 komen yang saya tengok dalam Facebook. Mungkin saya sentuh sekarang lah sebelum saya masuk kepada tajuk saya, sebab ini ada kaitan lain sikit, ya, berkenaan dengan isu yang saya ingin bawa. Jadi kalau tengok dalam Facebook ada komen daripada saudara Matsah bin Adun, salam YB. Dia kata, mohon ulas sepintas lalu berkenaan kegagalan kerajaan menjalankan sidang parlimen seperti yang disarankan oleh Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong. Baik. Saya rasa yang ini dah dipanggil dah macam gone case lah. Hari ini saya dengar tadi dalam berita sidang media oleh menteri Menteri Kanan Keselamatan disebut. Dia kata kerajaan membenarkan nanti untuk penonton-penonton bola sepak untuk masuk ke stadium pada bulan April nanti. Masuk ke stadium, tetapi melalui satu dipanggil SOP yang ketat. Jadi maksudnya stadium pun akan dibuka bulan April nanti, tetapi parlimen masih ditutup sehingga habis darurat. Dan saya pun difahamkan melalui rakan saya difahamkan bahawa timbalan speaker parlimen pun dia ada rasmikan larian di parlimen yang akan dibuat secara virtual. Maksudnya segala-galanya ada berlaku di sekeliling, di pinggir-pinggir parlimen ni, tetapi sidang parlimen tak boleh juga bersidang, walaupun Tuanku Agong telah pun mengatakan sidang parlimen boleh dijalankan dalam perintah darurat. So saya rasa cukup lah. Maksudnya perkara ni rakyat semua pun dah tahu, rakyat memang ikuti, mereka pun tak faham kenapa sidang parlimen ini tidak boleh diadakan. Dan saya rasa desakan ini kena berterusan. Sebab kalaulah kata sidang parlimen tak boleh bersidang sampai Ogos, kita sekarang baru bulan Mac.
Apa jadi April, Mei, Jun, Julai? So maksudnya sesuatu desakan itu mesti diteruskan. Okey. Saya ingin sentuh berkenaan dengan perkara pertama lah yang menjadi topik hangat juga, iaitu berkenaan dengan isu compound kesalahan di bawah Akta 342. Baik, saya percaya saudara saya sekalian pun ikuti berkenaan dengan masalah compound ini. Kalau kita imbas balik, sebab saya ingat dulu masa dalam sidang parlimen tahun lepas, dah timbul isu tentang kemungkinan untuk meminda peruntukan di bawah Akta 342 ni yang berkaitan dengan compound. Dan pada ketika itu, cadangan untuk naikkan compound ini, jika engkar peraturan Akta 342, cadangan untuk naik compound itu telah disokong oleh Perdana Menteri sejak Ogos 2020. Dan pada masa itu mereka sebut pindaan itu, kenaikan compound itu perlu diperhalusi sebelum dipinda. Malah ini semua saya baca dalam laporan media, Kabinet minta Menteri Undang-Undang untuk buat kajian. Ini bulan Ogos 2020. Jadi kalau nak kira lah, apakah tempoh masa daripada bulan Ogos itu sehingga ke bulan Februari, Mac ini tak cukup untuk sebenarnya kerajaan memastikan supaya apabila mereka membuat pindaan ini, membuat penelitian. Teliti betul lah. Teliti, berikan panduan yang baik, yang lengkap supaya tidak timbul kekeliruan. Sebab memang timbul kekeliruan. Okay? Jadi, tak ada apa-apa pun. Kita tak dengar apa-apa, tiba-tiba dah lulus bawah ordinan darurat, pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit, pindaan 2021, berkuat kuasa 11 Mac. Dan ordinan ini diwartakan pada 26 atau 25 Februari. Jadi dalam tempoh Ogos daripada tahun lepas sehingga ke Februari, kenapa tak ada suatu penelitian dibuat? Kenapa tidak boleh perkara ini diteliti lebih awal? Apakah misalnya sikap pandangan rakyat? Ada tak melibatkan rakyat dari segi compound? Macam mana untuk pelaksanaan compound ini? Adakah 1,000 itu kecil? Adakah 1,000 itu banyak? Adakah 5,000 itu besar? Adakah 5,000 kecil? 10,000 banyak ataukah kecil? Apakah kaedah-kaedah untuk pelaksanaannya? Siapa yang akan laksanakannya? Saya tak tahu. Sebab apa yang berlaku telah pun berlaku, iaitu kecoh. Kecoh bila laksana. Kita tahu ada kekeliruan. Ya, keliru berkenaan dengan saman. Saman itu ialah 10,000 ataupun tidak lebih dari 10,000. 10,000 ataupun tidak lebih daripada 10,000. Menteri Undang-Undang dah sebut, dah jelaskan, dia kata pada minggu lepas lagi, dia kata sebenarnya tidak lebih. Not exceeding 10,000 maksudnya tidak melebihi itu, dia boleh jadi kurang lah. Dia takkan lebih daripada 10,000. Tapi yang disaman ialah 10,000. Dan dia menjadi lebih kekeliruan itu ialah kerana juga kesalahan yang kena saman. Apa jenis kesalahan itu? Itu pun tak jelas. Ada yang kata tak scan MySejahtera tu, dia kena. Ada yang kata tak pakai mask, dia kena. Ada tak jaga penjarakan, dia kena. Ada yang apa lagi? Ya, semua yang dianggap sebagai melanggar Akta 342 itu, SOP itu, maka dia kena. Tapi hakikatnya ialah dia menimbulkan kekeliruan. Sebab apabila dikenakan tindakan itu, penguatkuasa ke ataupun pihak yang berkenaan mengenakan itu tanpa ada satu panduan. Dan kekeliruan yang ketiga pula ialah berkenaan dengan rayuan. Tak ada panduan pun. Saya terbaca tweet dari KKM. Ya, KKM dia mengeluarkan tweet dan benda ni dah diedarkan merata tempat. Kalau kita tengok tweet KKM tu kata apa? Asalnya nilai compound ditentukan menggunakan budi bicara pegawai di PKD. PKD ini Pejabat Kesihatan Daerah. Iaitu bergantung kepada kesalahan dan kes. Nilai compound tak semestinya 10,000 tapi sehingga. Untuk elak nilai compound berbeza bagi kesalahan sama, panduan lengkap akan dibuat. Maaflah buat semua keliru. Ini dikeluarkan selepas dilaksanakan. Selepas pindaan compound ini dikuatkuasakan pada 11 Mac. Kalau kita baca ini, kelakar tu kan.
kelakar saya kasihan. Maknanya dia seolah-olahnya macam buat dulu, laksana dulu, kemudian baru teliti. Bila dah bising, bila dah keliru, dan yang lebih buruk, yang lebih malang tu ialah kadang-kadang saya tengok menteri, kadang-kadang saya tengok juga mungkin tak semualah penjawat-penjawat menyalahkan pula kepada rakyat. Jadi rakyat ni keliru, dia kata. Dah sebut dah jelaskan tapi masih keliru. Come on lah, saya rasa kena faham bahawa yang melaksanakan ini, yang amanah ada tanggungjawab ini ialah pihak kerajaan. Kerajaan kena bertanggungjawab lah, menteri kena bertanggungjawab supaya tak timbul kekeliruan. Ini menunjukkan seolah-olahnya kerajaan tak kompeten, tak tahu nak tadbir. Ya, kalau macam dalam isu ni main-main, macam mana dengan perkara yang lebih besar lagi? Kita bimbang, kita khawatir. Kalau kita tengok antara perkara yang disebut oleh Menteri Undang-Undang, dia kata bahawa akta ini ialah bukan untuk menghukum atau mendera, tapi hanya untuk mengawal. Dan ianya sebagai langkah terakhir. Saya nak tanya, apabila beribu-ribu orang rakyat kita dikenakan dengan kompaun ini, apakah perkara ini difahami juga oleh penguatkuasa dan mereka yang melaksanakan saman, yang mengenakan saman ini? Saya percaya perkara ini hanya baru disebut 2-3 hari lepas, tetapi tidak menjadi satu perkara kefahaman kepada semua yang mengenakan saman kepada rakyat. Okey, sementara kita tahu perkara ini, rakyat marah, rakyat rasa teraniaya, tapi pada masa yang sama, saya tak kata bahawa kita boleh sengaja langgar SOP Akta 342 ya. Sebab ada yang kata, oh maksudnya you all nak suruh semua langgar je lah. Tak payah kena saman. Kalau saman pun kecil, jadi maknanya dia orang akan lebih mudah untuk langgar. Saya tak kata begitu. Bagi saya, kita jelas. Ya, dari segi apa dia panggil SOP, dari segi nak mengawal merebaknya COVID-19, kita sokong. Kita tak boleh biarkan mudah-mudah saja orang langgar tak pakai mask, sebab orang yang tak pakai mask, orang yang pakai mask pula kena. Orang yang tak jaga jarak, yang jaga jarak yang kena. Ya, so itu tak boleh. Itu pun kita tak setuju. Cumanya kaedah pelaksanaan ini. Jadi saya tengok balik apa yang disebutkan oleh Menteri Undang dalam sidang media dia. Dia kata tawaran kompaun kabinet putuskan ada 3 kategori kesalahan. Iaitu pertama, apa-apa kesalahan yang risiko dia tinggi. Maksudnya dia boleh melibatkan ramai orang, merebak tu dengan sangat luas. Jadi itu kategori yang pertama. Kategori yang ketiga ialah kategori yang sederhana. Ni kategori sederhana ni dia maybe kurang impact merebak itu, tetapi ada juga kesan dia. Jadi itu kategori yang kedua. Kategori yang ketiga ialah kategori yang rendah, yang dikatakan mungkin hanya melibatkan individu-individu sahaja. Yang ini yang normal, dia kata. Kategori normal. Jadi ada kategori tinggi, kategori sederhana, kategori normal. Jadi berdasarkan kepada 3 kategori ini, maka mereka tetapkan kaedah pembayaran kompaun. Jadi yang disaman, jika dibayar dalam, sekarang dia dah tetapkan, kalau yang disaman, kalau bayar dalam tempoh seminggu, akan dapat diskaun 50%. Kalau dalam tempoh 2 minggu, dapat diskaun 25%. Tapi kalau lebih 2 minggu, tak ada diskaun. Okay? OKU dan orang miskin dan sebagainya, mereka tak mampu, maka mereka boleh merayu kepada KKM. Saya tengok perkara ni, saya rasa, dan kemudian beliau sebutkan bahawa semua kesalahan-kesalahan yang berkait dengan penjarakan sosial, yang berkait dengan pelitup muka, yang berkait dengan daftar scan MySejahtera semua ni, yang ini ditetapkan pada RM1,500. Ya, maksudnya kalau dia kena saman 1,500 kerana perkara-perkara yang ringan ini, maksudnya kategori yang ketiga, kategori rendah, maka dia boleh dapat diskaun 50% kalau dibayar dalam tempoh 1 minggu. Jadi kena 1,500, bayar dalam tempoh seminggu, dia cuma kena bayar RM750. Kalau dia tak bayar, dia bayar dalam tempoh 2 minggu, 25% sahaja diskaun. Jadi itu yang sekarang ini baru dijelaskan kepada rakyat. Saya tengok, saudara saya sekalian, dalam hal ini, sekali lagi lah saya ulang, kalau betul-betul fokus, ya, betul-betul tumpu kepada sesuatu undang-undang pindaan yang diluluskan tanpa melalui parlimen,
yang diluluskan dalam tempoh darurat disebutkan pun sebagai ordinan, kuasa-kuasa ordinan darurat ni. Ini sebagai ordinan darurat. Maksudnya perkara ini mestilah ada penelitian, mestilah ada panduan lengkap dan janganlah menyalahkan rakyat kerana rakyat keliru. Saya rasa mesti ada satu penyelarasan yang tuntas yang dibuat oleh kerajaan di antara agensi-agensi supaya perkara ini tidak lagi menimbulkan kekeliruan. Satu lagi ya, sebelum saya pergi kepada isu yang lain. Satu lagi ialah berkenaan dengan pelaksanaan kaedah penguatkuasa yang memberikan kompaun ini. Sebab saya difahamkan, kalau mengikut ordinan ini, daripada sahabat saya YB Berwas lah, beliau seorang peguam, beliau ada bangkitkan perkara ini, tak silap saya, pada bulan Januari lagi. Berkenaan dengan ordinan ini, penguatkuasa yang melaksanakan ini adalah penguatkuasa daripada KKM, daripada Kementerian Kesihatan. Dia bukan melibatkan polis, bukan melibatkan lain-lain. Dia contohnya, dia beri contoh macam misalnya kalau pihak berkuasa tempatan. Dia ada penguatkuasa dia kan. Jadi dia ada hak, dia ada authority, dia ada kuasa untuk memberikan saman. Begitu juga dalam perikanan, begitu juga dengan mungkin custom. Mereka ini ada hak kuasa dia untuk melaksanakan, memberikan saman. Tapi dalam hal ini, polis mengeluarkan saman, tetapi rayuan itu hanya boleh dibuat melalui Kementerian Kesihatan. Jadi polis bagi saman je suka, kementerian kena pergi rayu melalui KKM. Saya rasa ada sesuatu yang perlu diberikan penjelasan. Apakah ordinan ini memberi kuasa kepada pihak selain daripada penguatkuasa dalam Kementerian Kesihatan? Ini persoalan. Dan ini ditimbulkan oleh YB Berwas juga. Kalau tidak, jadi saya rasa saman-saman yang dikeluarkan oleh pihak selain daripada Kementerian Kesihatan, maka perlu dirujuk semula, perlu diteliti. Kalau ya, maka ianya perlu diberikan kuasa itu hanya kepada Kementerian Kesihatan. Dan memang betul pun saya tengok dari segi rayuan, kalau rayuan-rayuan kepada KKM ni, semua rayuan ialah kepada KKM, bukan kepada polis, bukan kepada SPRM ke ataupun lain-lain, tapi kepada KKM, Kementerian Kesihatan. Ya, kalau di peringkat negeri, Pegawai Kesihatan Negeri, Timbalan Pengarah, Pegawai Kesihatan Daerah. Ini yang dikatakan boleh merayu, boleh dibuat rayuan. So, saya harap perkara ini mendapat pembelaan lah untuk rakyat, ya, supaya ia tidak dijadikan sebagai satu mainan, sebagai satu perkara yang mudah, yang supaya rakyat sendiri nak dipersalahkan, ya, dan pada akhirnya yang menjadi kebimbangan saya lah, ialah rakyat akan mengatakan bahawa inilah amalan antara dua darjat. Amalan antara dua darjat. Kalau VIP, kalau pemimpin-pemimpin besar, boleh rentas negeri, pergi kenduri dan sebagainya, pergi mesyuarat pilihan raya. Tapi bila kena kepada rakyat, mereka tak rentas negeri pun, baru tak pakai pelitup muka, baru tak QR scan, tapi kena sampai beribu-ribu. Ini menyebabkan rakyat tambah marah. Dan saya rasalah yang lebih teruk lagi ialah apabila maksudnya undang-undang ini patutnya boleh dipinda masa sidang parlimen. Tapi nak tunggu sekarang. Nak digunakan darurat ini sebagai kononnya untuk COVID, kawal COVID. Tapi hakikatnya ialah untuk tidak mengadakan sidang parlimen, ya, untuk motif politik, untuk kekal kuasa. Kita balik kepada isu itu juga. Sebab yang kita tengok sekarang menguatkuasakan undang-undang ini, dia tak melalui proses semak imbang parlimen. Dia berat sebelah, tak adil, dan dia menampakkan bahawa pentadbiran ini tidak cekap. So, bagi saya, kalau bawa kepada parlimen, kita boleh teliti sama-sama lah. Kita boleh tanya, apakah tinggi, apakah rendah, apakah asas-asas kepada penetapan kategori, macam mana penguatkuasaan, apa pandangan rakyat. Itu yang sebabnya kita nak masuk ke dalam parlimen supaya perkara itu boleh dibincangkan dengan baik. Okey, itu ialah isu yang pertama. Ada komen daripada komen di Facebook yang tanya, siapa dia ni, panjang nama dia, My Pieces Liza. Dia tanya, bila kabinet bersidang, siapa yang luluskan Tuan YB? Tolong tanya dengan Yidin itu. Menipu je kerja dia. Jadi bila kabinet bersidang ni, yang luluskan ini adalah kabinet lah, bukan parlimen lah. Ya? Maksudnya, kalau dari segi demokrasi, ya, kita dah sebut banyak kali lah tentang perkara ini.
terutamanya berkenaan dengan undang-undang yang terkait dengan penggubalan undang-undang, yang terkait dengan pindaan, yang terkait dengan perbahasan ialah dalam sidang parlimen. Itulah demokrasi sihat, di mana kita boleh bincangkan dari pelbagai sudut berkenaan dengan penggubalan undang-undang. Dan masing-masing ahli parlimen dia ada penyelidik. Dia boleh engage juga kepada pegawai-pegawai undang-undang yang lain supaya perkara itu dapat dilihat secara meluas, dan dengan itu keputusan itu menjadi satu keputusan yang meluas, ya, mendapat sokongan daripada wakil-wakil rakyat. So saya rasa itulah yang penting sekali berkenaan dengan isu compound yang dibawa Akta 342. Ada satu lagi pertanyaan yang ditanya oleh saudara Mat Sah. Dia kata pelanggaran SOP berkaitan COVID-19 lebih kepada memberi kesan negatif ke atas masyarakat. Semoleknya denda yang dikenakan adalah pesalah ialah dengan melakukan khidmat masyarakat dalam jangka masa tertentu. Okey. Ini menarik. Maksudnya ini pandangan-pandangan yang macam saudara Mat Sah bagi cadangan. Ada tak maksudnya di peringkat kerajaan yang mengambil cadangan, yang mendengar cadangan, yang mendapatkan cadangan-cadangan daripada rakyat, dan kalau tak pun daripada rakyat, ialah rakyat sampaikan kepada wakil-wakil rakyat, wakil-wakil rakyat bawa ke dalam parlimen. Macam itulah keadaan dia. Jadi itu yang saya katakan sebagai demokrasi sihat. Kita tak boleh zaman di mana kita kata the government knows all. Ya, kerajaan tahu semua, kerajaan buat semua betul. Sudah lama lepas, sudah lama berlalu. Sudah lama berlalu. Lebih-lebih lagi kalau kita tahu sekarang dalam kerajaan, dalam negara kita, demokrasinya sangat dinamik. Kita ada pembangkang yang kuat. Kita ada kerajaan lemah, saya rasa. Tapi maksudnya apabila digabung jalinkan, maka dari situlah kita boleh menghasilkan sesuatu yang bernas, yang baik. Ya, jangan sampai maksudnya hanya kerajaan nampak dia betul, dia pun rujuk kepada pegawai-pegawai awam, jawab awam, jabat peguam negara dan sebagainya, ambil, kemudian terus laksana, akhirnya jadi macam sekarang. So, saya rasa cadangan-cadangan macam cadangan saudara Mat Sah ni boleh diambil kira lah, boleh bincang. Boleh cari cara jalan macam mana. Nak bagi denda khidmat masyarakat ke? Bersihkan kubur ke? Bersihkan longkang ke? Parit ke? Tandas ke? Adalah kaedah-kaedah dia lah. Tapi saya rasa dia mesti ada, dia panggil asas-asas dia. Asas-asas ni dah tentu yang kita dah nampak sekarang tidak wujud apabila mereka buat pindaan kepada compound. Okey. Saya ingin teruskan kepada isu yang kedua, yang saya rasa ni pun baru, tapi mungkin belum lagi mendapat perhatian daripada rakyat ataupun masyarakat umum, iaitu yang berkenaan dengan isu pemerkasa. Isu pemerkasa ni, ini sebenarnya adalah satu program baru yang diumumkan oleh Perdana Menteri beberapa hari lepas, yang dia singkatkan sebagai pemerkasa ataupun program strategi memperkasa rakyat dan ekonomi. Dia sedap-sedap nama dia semua ni. Penjana lah, prihatin lah, pemerkasa lah, macam-macam lah. Ya, saya selalu sebut, saya kata, ya, sedap pada nama tapi kena sedap pada program dan pelaksanaan. Kalau sedap pada nama saja tapi tak sedap pada program, pada pelaksanaan, lingkup. Ya. Jadi kalau kita tengok dalam program pemerkasa ini, iaitu sebanyak jumlah totalnya ialah 20 bilion ringgit. Di mana daripada 20 bilion ringgit itu suntikan fiskal sebanyak 11 bilion. Ya, sekarang kita sebut semua bilion-bilion, tak main dah juta-juta ni ya. Ribu juta je semua. Kalau kita tengok semua program-program yang telah dilaksanakan sebelum ini, jumlahnya ialah sebanyak 320 bilion ringgit. Prihatin 250 bilion. Prihatin PKS 10 bilion. Penjana 35 bilion. Kita prihatin 10 bilion. Permai 15 bilion. Jumlahnya 320 bilion, dan tambah dengan pemerkasa ni tadi 20 bilion lagi, jadi 340 bilion sebenarnya. Okey, persoalan besarnya daripada program ini, saya tak mau pergi kepada setiap daripada apa dalam program itu. Tapi saya nak pergi kepada persoalan besar daripada program ini, ialah bagaimana kerajaan boleh belanja. Bagaimana kerajaan boleh belanja 20 bilion ini? Dari mana
datangnya keuangan untuk menampung perbelanjaan sebesar ini? Cukupkah hasil kerajaan? Cukupkah reserve yang ada pada kerajaan? Macam mana dengan hutang semasa? Macam mana dengan hutang semasa? Macam mana dengan komitmen kita untuk membayar hutang? Berapa komitmen kita untuk membayar hutang? Dan ada tak kita ambil keuangan daripada institusi-institusi macam KWSP, kumpulan wang amanah pencin ke Perkeso ke lembaga tabung angkatan tentera ke, ada tak? Ya. Sebab saya rasa perkara-perkara macam ni kita kena ada penelitian. Ya, kalau misalnya pengumuman dia buat, semua boleh umum sana, umum sini, umum situ. Tetapi saya tak dengar dalam pengumuman itu apakah hujah ataupun ulasan oleh kerajaan, oleh Perdana Menteri untuk menyatakan, okey, dari mana kita dapat sumber keuangan ni untuk tampung perkara ni? Media pun tak boleh tanya kepada Perdana Menteri. Tak ada sidang media antara dia dengan media. Jadi macam mana nak tahu? Ya, sebab kalau kita tengok dari segi hasil, mana datang hasil daripada kerajaan kepada kerajaan? Hasil ni datang daripada reserve. Ya, reserve maksudnya simpanan yang dibuat oleh kerajaan. Hasil ni datang daripada dividen Petronas. Ya, Petronas dapat untung daripada minyak, dan dividen itu dimasukkan kepada kerajaan. Hasil ni datang daripada jual aset-aset. Ya, ataupun kita dapat kembali wang, macam wang MDB itu ada dapat balik. Itu hasil. Kemudian hasil juga ialah berkenaan apabila kita dapat pinjaman. Tapi pinjaman ini kita faham bahawa dia ada bayar balik. Jadi kalau kata pinjaman banyak sangat, bayar balik tu tak boleh bayar, jadi satu isu juga. Dia jadi satu hutang, ya, hutang yang bertambah-tambah. So kalau kita tengok, saya buat kajian sikit, saya buat pembacaan. Kalau kita tengok komitmen bayar hutang ni berapa, ya? Komitmen bayar hutang ni berapa? Ya, pada 2020, komitmen hutang ini telah meningkat sebanyak 19.3 bilion kepada 294.7 bilion. 294.7 bilion. Ini satu jumlah yang sangat besar. Kemudian kita tahu bahawa kita dapat dividen daripada Petronas tahun lepas 34 bilion. Kemudian ada juga yang dapat daripada khazanah. Okey. Dividen daripada Petronas, khazanah semua ni saya faham. Boleh digunakan untuk dari segi untuk kita kawal COVID, ya, untuk bantu rakyat. So tak ada masalah iaitu. Ya, maknanya boleh digunakan. Tetapi yang lebih penting untuk dipersoalkan ataupun ditanya ialah apakah dengan keadaan hasil yang berkurangan, apakah dengan hutang yang bertambah itu kita betul-betul memastikan keadaan ekonomi, keadaan keuangan fiskal Malaysia itu dalam keadaan yang baik untuk menampung dalam tempoh setahun ataupun 2-3 tahun lagi. Sebab kalau kita tengok berkenaan dengan hutang, dalam laporan yang saya baca daripada The Age, laporan ini laporan mingguan The Age bertarikh daripada 2 hari bulan Mac 2021. Kalau ikut dari segi had ceiling, ya, statutory hutang langsung, kita telah naikkan pada tahun lepas, pada Ogos 2020, lulus di Parlimen untuk naikkan had hutang daripada 55% kepada 60% KDNK. Sekarang berapa? Di persoalan dia. Katanya dalam laporan yang disebutkan oleh kerajaan sendiri melalui MOF sudah 62.2%. Dah lebih daripada 60% daripada KDNK. Maksudnya kita letak ceiling 60% daripada KDNK hutang. Ya, tetapi sekarang dah lebih 60%, iaitu 62.2%. Kalau kira dari segi jumlah dia ialah 879.6 bilion ringgit hutang tu, iaitu 62.2% daripada KDNK pada hujung tahun 2020. Ini persoalan. Sebab dalam DH ini pun mereka bertanya juga, sebab dia macam ada dua figure. Dan hari ini pun, malam ni saya pun tengok laporan oleh Menteri Keuangan, dia kata cuma 58.5%. Saya percaya mungkin yang berlaku ialah apabila
jumlah KDNK itu diambil pada paras yang berbeza. Maksudnya pada tahun lepas, KDNK itu jumlahnya tertentu. Jadi 60% daripada KDNK itu, kalau ceilingnya 60%, okey. Tapi pada tahun ini, kalau jumlah KDNK itu diturunkan, maka pada masa yang sama, kita tak menyentuh lagi ceiling, kita kata masih 58.5%. Sebab jumlah KDNK itu telah diturunkan. Tapi kalau jumlah KDNK itu diambil dengan paras yang sama pada tahun lepas, iaitu yang lebih daripada had ceiling 60%, iaitu 62.2%. So, saudara-saudara sekalian, poinnya dalam hal ini ialah kita bolehlah umum 30, 20 bilion bagi suntikan. Ada perkara-perkara yang saya rasa memang kita pun sokong, bantu projek-projek kecil, teruskan geran khas prihatin 3.0 untuk PKS dan perusahaan mikro, bantu dari segi mikro kredit, rangsangkan pelancongan, boleh ya, bantu bantuan hilang pendapatan. Okey, saya tak mau komen lagi tentang perkara ini, saya kena teliti dulu. Tetapi persoalannya ialah di mananya kita boleh teliti. Sebab ini tidak akan dibentang di parlimen. Parlimen tak boleh bersidang. Macam mana saya nak teliti? Macam mana saya nak tahu sekarang perkara-perkara ini? Jadi maknanya kalau kata kita tengok berkenaan dengan apa yang telah dibuat, ya, sekarang dia kemukakan satu lagi program. Apa yang telah berlaku sebelum ini? Macam mana pelaksanaannya? Termasuk macam laptop, peranti dan sebagainya. Ada sebut dalam ni sedikit. Ya, ada disebut dalam ni sedikit. Tetapi saya percaya dan yakin bahawa ini mesti juga dijejak. Kalau contohnya macam peranti, kata nak bagi 150,000 pelajar. Pada bulan Februari, kita dah masuk nak masuk Mac, nak masuk April. Ada masalah sebenarnya. Ya, sebab baru-baru ni pun untuk makluman saya sekalian, saya dengar taklimat daripada Khazanah Nasional, dia bagi kepada ahli-ahli Parlimen Pembangkang, dan antara perkara yang dibangkitkan ialah berkenaan dengan program peranti ni yang dilaksanakan di bawah Yayasan Hasanah, bawah Khazanah Nasional. Tetapi mereka sendiri sebut bahawa mereka ada sedikit masalah dan tak dapat nak laksanakan seperti mana disebut pada bulan Februari. Kenapa tak cerita? Kenapa tidak ada yang disebutkan oleh kerajaan tentang perkara ni? Maknanya benda-benda yang baik semua bagi, ya. Saya rasa kita bukan nak cari kesalahan ya semata-mata. Tetapi dalam proses kita untuk melaksanakan sesuatu program, sesuatu dasar, polisi, perkara-perkara ni dia mesti ada juga semak dan imbang dia. Dia ada jihad kat situ. Maknanya sebab kita nak jaga maruah rakyat ni, kita nak jaga bela nasib mereka. Kalau katakan itu tak boleh dilaksanakan, saya rasa ini kerajaan tak cekap, tak mampu, tak boleh, tak kompeten. Ya, sebab mereka tak bagi ruang. Bagi ruang itu supaya rakyat juga dapat tengok, wakil rakyat dapat teliti, ada semak dan imbang. Barulah kita nak kata, program ini mendapat sokongan padu daripada semua dan boleh memberikan bantuan kepada rakyat. Barulah perkara itu boleh benar-benar menjadi satu yang didokong oleh semua orang. Jadi itu beberapa perkara. Itu perkara kedua lah yang saya ingin sentuh pada malam ini. Saya tengok ada beberapa komen lagi. Sementara itu saya mohon semua untuk like dan share bersama-sama program Sembang Santai kita pada malam ini. Sembang Santai bersama saya Ibrahim Sensasi. Saya seperti mana yang saya sebutlah, kalau ada apa-apa pandangan, saya pun nak dengar jugalah pandangan ya, bukan semestinya soalan saja daripada saudara-saudara sekalian. Okey. Ada yang bertanya saya, Haikal Zubir tanya, mohon pandangan YB, apakah PKR akan bergabung dengan UMNO untuk menghadapi PRU 15 akan datang? Terima kasih. Okey. Kalau saudara Haikal baca dalam sehari dua ini, perkara ini telah pun disebut oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri sebagai Presiden Keadilan dalam satu sidang media. Dan untuk makluman, sebelum sidang media tersebut diadakan, kami kalangan ahli-ahli Parlimen Keadilan, Menteri Besar Negeri Sembilan, Selangor dan juga beberapa pimpinan pengurusi negeri telah hadir bersama untuk mendengar dan bertukar-tukar pandangan dengan Datuk Seri Anwar. Jadi yang berkait dengan bergabung ataupun kerjasama ni, saya rasa dah diberikan penjelasan. Sebenarnya tidak ada apa-apa perkara yang diputuskan lagi. Maksudnya tak ada kata kita dah ada satu deal, kita dah ada persefahaman,
kita dah ada satu muafakat yang rasmi. Sebenarnya ini tidak ada apa-apa yang rasmi lagi. Ini semua adalah series of engagement. Ya, maksudnya siri-siri perjumpaan tidak rasmi untuk mendapatkan pandangan. Kalau dari segi saya bimbang juga bila saya sebut macam ni, nanti orang kata oh maksudnya ni Datuk Seri Anwar pandai-pandai lah. Ya, sekali lagi perkara ini pun dah dibincangkan dalam Pakatan Harapan dan dipersetujui bersama-sama bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai pengerusi Pakatan Harapan diberi mandat untuk berbincang, ya, supaya dengan itu ada satu kerangka besar yang dipersetujui bersama, sama ada dengan UMNO ke ataupun dengan pihak-pihak yang lain. Maksudnya apa kerangka besar ini? Kadang-kadang saya rasa betul kita bukan nak kata kita setuju 100% dengan semua rakan-rakan ataupun parti-parti yang lain sama dengan UMNO ataupun dengan Bersatu. Dah tentulah tidak. Ya? Tapi dari segi kerangka besar ni, saya rasa ada peluang-peluang di sana yang kita boleh jadikan dia sebagai platform untuk kita kongsi dan kita faham memahami antara satu sama lain. Belum lagi ada apa-apa kerjasama, tak adalah sampai peringkat okey, you kalau bertanding kursi tu, kita tak bertanding kursi ni. You kalau kami bertanding kursi ni, you tak bertanding kursi tu. Tak sampai pun. Ya, perkara-perkara itu tak timbul pun lagi. Ya, sebab yang pentingnya ialah di sana ada satu series of engagement dan ada satu perkara pokok yang mesti disetujui bersama, iaitu ialah untuk melihat masa depan Malaysia yang lebih baik, untuk melihat suasana demokrasi yang lebih sihat, untuk memberi mandat kembali kepada apa yang telah rakyat buat pilih pada PRU yang lepas. So, dan untuk melaksanakan agenda reformasi. Perubahan-perubahan yang telah pun berlaku tapi sekarang macam dah U-turn banyak perkara ini. Ya, macam dah terbalik. So, macam dah terpesong. So, kalau perkara-perkara besar ini, dengan siapa pun kita boleh bincang. Ya, dengan siapa pun kita boleh bincang, even dengan UMNO. Okey. Ada lagi ada soalan di WhatsApp. Mereka bertanya saya, untuk ahli PKR, selain daripada isu gabung dengan UMNO ni, lagi bagus untuk fokus isu apa? Ya. Di samping sebenarnya yang sebut pasal isu kerjasama, nak gabung apa semua ni, saya rasa ialah pihak media. Dah tentu pihak media, saya tak salahkan pihak media. Pihak media nak cari isu sensasi. Ni malam ni kita pun program sensasi. Nak cari isu sensasi, nak ada benda yang maknanya dia ada boleh buat story. Tapi kalau semuanya isu biasa, isu rakyat, isu nak tolong, isu kerjasama baik, apa semua ni, makna tak ada benda yang hangat. Tapi hakikatnya, dalam banyak perbincangan yang kita lakukan di peringkat pimpinan tertinggi Parti Keadilan, di peringkat negeri, di peringkat cabang, even di peringkat ranting, kita selalu menegaskan iaitu agenda pembelaan rakyat diteruskan. Agenda kita untuk membangkitkan isu-isu rakyat diteruskan. Agenda kita untuk meneliti dan menyemak institusi-institusi yang ada ini pun diteruskan. Sebab kalau kita biarkan, kita pun sibuk sama dengan hanya membincangkan tentang politik semasa. Ya, gabung tak gabung, kerjasama tak kerjasama. Saya rasa memang rakyat pun tengok, alah, dia orang ni fikir pasal diri dia saja. Ya, sebenarnya tidak. Isu pentadbiran, isu pemerintahan pun penting. Terutama kalau kita tahu bahawa yang memerintah itu ada masalah. Ya, ada masalah besar. Jadi kita tak boleh biarkan juga. Tetapi kita tak boleh tidak boleh abaikan tanggungjawab amanah kita, iaitu kalau wakil rakyat, dia kena bangkitkan isu rakyat, tolong rakyat. Kalau parti-parti keadilan pun sebenarnya dia boleh tengok isu-isu kebajikan, bantu rakyat. Contohnya macam vaksin. Kita dah kata sebagai Pakatan Harapan, parti-parti kami dokong program vaksinasi ini. Jadi katanya ada masalah pendaftaran untuk vaksin melalui MySejahtera. Kita dah setuju, wakil-wakil rakyat kita minta untuk sediakan khidmat. Ya, kalau boleh, maknanya orang-orang tua, warga emas yang susah untuk mendapatkan pendaftaran melalui MySejahtera, bantu mereka untuk daftar melalui MySejahtera. Maksudnya kita sokong, kita dokong. Jadi benda-benda macam ni, saya rasa pun kita nak fahamkan kepada rakyat, kepada masyarakat, bahawa kita ni juga adalah parti yang bertanggungjawab. Kita melihat kepada masa depan Malaysia yang lebih baik. Kita nak tolong, bantu masa depan pendidikan negara kita.
Kita nak tengok kebajikan kita ni benar-benar sampai kepada masyarakat, kepada rakyat. Sebab saya pun berhati yalah, menteri itu satu hal lah. Tetapi kalau kita tengok, saya baca balik apa yang dijanjikan oleh kerajaan ini. Contohnya nak naikkan bantuan JKM. Ya, bantuan JKM. Bantuan JKM ni dulu 200-300. Tapi yang dijanjikan pada tahun lepas ialah untuk naik 1,000. Bila saya tengok dalam program Pemerkasa, dia naikkan kepada untuk one off bagi B40 yang hilang pendapatan RM500. Apa jadi dengan janji untuk naikkan bantuan JKM kepada RM1,000 yang dijanjikan pada hujung tahun lepas? So kalau betul, saya tengok menteri pun kena tengoklah benda tu. Macam mana cara untuk cepatkan, pastikan supaya rakyat di bawah ini dapat bantuan. Jadi ini tak ada kena dengan politik, tetapi ini adalah urusan pembelaan rakyat. Okey. Ada lagi yang kita boleh tengok jawab. Ya, ada satu lagi soalan yang bertanya, betul ke institusi kerajaan digunakan menjadi alat untuk membeli katak? Ada berita terbaru? Itu soalan dia. Baik. Memang ini pun antara benda juga yang saya nak sentuh pada malam ini. Ya, sebab semalam ataupun 2 hari lepas dalam sidang media Datuk Seri Anwar pun ada menyebutkan perkara ini adalah real. Maksudnya kalau dulu-dulu, ya, masa saya ingat lagi kita sebagai pembangkang, kita berlawan dengan kerajaan BN masa itu, ramai daripada kalangan pemimpin-pemimpin kita ditekan, diugut, kadang-kadang didakwa, kena datang buat rakaman percakapan kepada polis, kepada SPRM, macam-macam lah. Pada masa itu kita pun dah sebut-sebut, maknanya institusi bebas seperti SPRM, polis, macam seolah-olah digunakan sebagai senjata politik, sebagai alat politik. Sekarang trendnya kelihatan macam seolah-olah terjadi semula. Ya, dengan adanya beberapa orang ahli parlimen yang lompat. Ya, kalau dulu kita dengar kebanyakannya yang lompat ni kerana imbuhan, kerana ada carrot, ya, dapat imbuhan, maka mereka ni pun lompat sebab ada jawatan GLC lah, GLIC lah, kemudian dapat mungkin dapat jadi menteri, timbalan menteri. Iaitu kita dengar. Sekarang ni kita dengar pula ramai yang seolah-olahnya macam dilaporkanlah, kita kena cek teliti apakah betul ataupun tidak, kena siasat. Tapi yang dilaporkan mereka ini ditekan, diugut, contohnya kerana tak bayar cukai ke, ya, ataupun kerana ada kes-kes tertentu yang mungkin akan terpalit, akan didakwa ke atas mereka, maka mereka kena lompat, beri sokongan kepada kerajaan sekarang. Ini yang satu perkara yang sangat membimbangkan. Sedangkan institusi-institusi bebas inilah yang menjadi harapan kepada rakyat. Institusi-institusi bebas inilah yang kita harap sebagai institusi yang bebas. Dia berkecuali, dia profesional. Maksudnya dia act berdasarkan kepada bukti, kepada evidence, kepada perkara-perkara yang menjadi persoalan, yang menjadi boleh menyebabkan penyelewengan, kesalahan yang besar, mungkin jenayah. Tapi institusi-institusi ni kalau tak bebas, ada campur tangan politik, maka dianya boleh menyebabkan satu sistem keseluruhan, ya, sistem yang ada dalam negara kita ni akan goncang, akan orang kata habislah huyung hayang dan sebagainya, ya, dan tidak ada lagi sesuatu yang boleh diharapkan. Jadi komen saya rasa Datuk Seri dalam perkara ini ialah jelas. Kalau benar sikap pihak institusi bebas, terutama macam SPRM ni, mereka bebas, mereka berkecuali, maka mereka kena tunjukkan perkara itu. Dan tidak ada dipanggil dakwaan terpilih, tidak ada macam siasatan cepat, ada yang siasatan lambat. Jadi persepsi ini telah berlaku dahulu dan patutnya telah bertambah baik, tapi nampaknya macam gostan ke belakang. Okey, ada lagi pandangan yang lain? Sementara saya tunggu lagi kalau ada apa-apa soalan lain, saya sentuh sikitlah berkenaan dengan ada yang bangkitkan kepada saya minggu lepas berkenaan isu kartel daging beku, isu kartel daging beku. Kalau kita tengok sekarang ni macam isu ni pun dah beku. Tapi itulah penting, ya, untuk kita sentiasa teliti, kita sentiasa jejak berita, laporan, supaya perkara ini mendapat dipanggil perhatian dan sentiasa dipantau. Kalau tidak, dia macam diam, lama-lama lupa. Okey, saya
rujuk balik kenyataan yang saya keluarkan pada 24 Disember tahun lepas lagi. Apabila isu kartel daging beku ni timbul, saya keluarkan satu kenyataan. Dalam kenyataan tu saya minta kerajaan untuk bersikap telus, bertanggungjawab, siasat segera. Lepas tu jamin hak pengguna daging halal. Tak ada yang meragukan. Lepas tu saya sebut lagi, saya kata kena ada usaha bersepadu di kalangan agensi-agensi yang ada, makisnya, kastamnya, jabatan agamanya, lembaga pelabuhan Johor kalau di Johor itu. Dan kemudian saya bimbang, saya kata ada mungkin kelemahan dari segi prosedur, sistem import export, ada kelonggaran pintu masuk dan yang lebih malang jika ada masalah integriti pegawai. Okay? Dan kita nampak juga pada masa awal-awal lagi tu kes ni berlaku, seolah-olahnya ada konflik di antara kuasa, bidang-bidang kuasa, agensi-agensi, dan juga mungkin juga ada masalah karenah birokrasi. So, apabila ini telah pun menjadi hangat, ada beberapa tindakan yang telah dibuat, saya rasa lah. Akhirnya tak silap saya, KPDN HEP sebagai penyelaras, Kementerian Penyelaras untuk kesemuanya. Jadi, mungkin perkara ini sekarang boleh ditujukan secara langsung kepada KPDN HEP, apakah status tindakan yang telah dilakukan. Setakat yang saya tengok dalam laporan media, 3 hari lepas, pada 15 hari bulan Mac, memang ada keluar laporan yang mengatakan bahawa SPRM Johor telah pun menyerahkan kertas siasatan kes kartel daging ini kepada pejabat peguam negara. Dan dia telah mengemukakan 12 suspek untuk telah dikenal pasti, maksudnya sampai kepada serah kepada pejabat peguam negara. Kalau pejabat peguam negara kata ada prima facie, ada kes, maka mungkin dia akan minta supaya SPRM mendakwa ataupun memanggil mereka ini. Antara yang suspek ini, kategori dia lah, yang dalam laporan itu sebutkan ialah pemilik syarikat, kaki tangan agensi kerajaan, penguat kuasa, ejen penghantar. Jadi, saya harap perkara ini benar-benar dapat diselesaikan. Kita tak mahu lagi pisang berbuah 2 kali. Kita tak mahu lagi ada ketirisan. Dan kita tidak mahu lagi ada seolah-olah macam rasa alpa, tak bertanggungjawab, tak mahu selesaikan. Saya harap perkara ini betul-betul diselesaikan dan pihak-pihak yang ada bukti tampil untuk membantu siasatan supaya perkara ini dapat betul-betul dapat diselesaikan. So itu berkenaan dengan isu kartel daging lah. Jadi saya dah di penghujung sekarang. Saya ucapkan terima kasih lah kepada semua yang telah turut sama mengemukakan soalan, yang memberikan pandangan. Saya minta lah kalau boleh rakan-rakan like dan share apa yang telah saya sampaikan pada malam ini. Iaitu pertama tadi saya telah memberikan ataupun mengulas sedikitlah berkenaan dengan persediaan Ramadan Al-Mubarak yang lebih kurang 3 minggu dari hari ini. Jadi kita buat persediaan terutamanya dari persediaan ilmu. Yang kedua, saya telah sentuh berkenaan dengan isu compound. Compound kesalahan di bawah Akta 342, 10,000 itulah, compound 10,000. Dan saya rasa kekeliruan ini kena diambil tanggungjawab oleh pihak kerajaan. Mohon maaf kepada rakyat dan pastikan supaya perkara-perkara yang begini tidak berlaku lagi pada masa akan datang. Dan penguatkuasa, pihak yang mengenakan saman itu betul-betul juga memahami apakah kaedah saman, bagaimanakah kategori pesalah dan juga macam mana kaedah-kaedah rayuan dapat dilaksanakan. Dan yang ketiga tadi, saya telah sebut tentang isu pemerkasa, program yang diumumkan oleh Perdana Menteri baru-baru ini, yang pada pendapat saya yang lebih penting untuk dipersoal ialah dari mana datang sumber keuangan untuk membiayai suntikan fiskal sebanyak 11 bilion daripada 20 bilion yang diumumkan. Bagaimana dengan status hutang negara, bagaimana dengan status hasil negara. Jadi perkara-perkara itu boleh sebenarnya dibahaskan, dibincangkan kalau ada sidang parlimen. Dan akhir sekali saya sebut tentang isu kartel daging beku dan sedikit berkenaan dengan dipanggil sebagai kerjasama dengan UMNO tadi. So alhamdulillah, terima kasih kepada semua rakan-rakan yang telah pun berkongsi pandangan dan telah like dan share. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam sensasi pada lain masa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.